Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 1 KAFA Efek? Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah. Jadi sebelum itu, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak pelajar, hari ini kita akan tengok ataupun kita akan belajar berkenaan tajuk taharah. Jadi sebelum ini kita dah habis belajar berkenaan dengan taharah. Jadi pada pembelajaran pada hari ini kita nak ulang kaji semula berkenaan dengan taharah. Jadi pada hari ini Ustaz nak ulang kaji berkenaan dengan pengertian taharah. Apakah yang dimaksudkan dengan taharah? Apakah hukum taharah? Dan juga apakah dalil daripada Al-Quran dengan suruhan untuk kita bertaharah? Okey, faham? Boleh jelas? Okey. Jadi sebelum itu saya nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 1 yang ini. Boleh buka di muka surat 32. Muka surat 32. Okey, jadi anak-anak pelajar, pada hari ini kita akan ulang kaji di dalam pelajaran yang pertama berkenaan dengan pengertian taharah. Apakah yang dimaksudkan dengan taharah? Okey, kamu juga boleh tengok dalam buku teks. Okey, pengertian taharah. Taharah menurut bahasa. Pengertian taharah menurut bahasa ialah suci dan bersih. Taharah bermaksud suci dan bersih. Kamu faham kan suci itu apa, bersih itu apa? Suci itu maksud dia bersih. Bersih itu maksud dia suci. Okey, boleh jalan. Okey, kita tengok pula berkenaan dengan pengertian taharah daripada istilah syarak ataupun pengertian taharah menurut Islam. Okey. Dari segi istilah syarak pula, taharah ialah suci dan bersih daripada najis atau hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Okey. Taharah bermaksud suci dan bersih. Yang pertama, kita suci dan bersih daripada najis. Okey, najis. Sebagai contoh, kalau kamu terkena atau najis, contoh najis adalah seperti kamu terpijak tahi kucing ataupun tangan kamu ada berdarah, darah dan juga tahi kucing tadi adalah najis. Jadi kita perlu taharah, kita kena bersihkan dan sucikan tubuh badan kita daripada najis tahi kucing tadi ataupun darah. Itu yang pertama, kena bersihkan diri daripada najis. Okey. Yang kedua, kena bersihkan diri ataupun kena suci dan bersih daripada hadas. Hadas, apakah itu hadas? Hadas ini terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil, contoh dia seperti kita, contoh hadas kecil adalah kita buang air kecil dan buang air besar. Itu contoh dia untuk hadas kecil. Hadas kecil kita buang air kecil dan buang air besar. Walaupun kita buang air besar, dia tak dinamakan hadas besar, dia tetap dinamakan hadas kecil sebab dia keluar daripada dua kemaluan kamu, kemaluan di hadapan dan kemaluan di belakang yang dikenali sebagai kubul dan dubur. Bagaimana yang kita dah belajar sebelum ini, contoh kita nak bertaharah, kita kena guna air. Jadi bila selepas kita buang air kecil, kita kena bersihkan tempat keluar itu dengan air, iaitu kita guna air apa? Kita guna air mutlak. Okay. Dan contoh yang kedua ataupun hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini seperti kalau perempuan bila dah keluar darah haid, maka apabila dia keluar darah haid, dia sedang berhadas besar. Jadi dia kena sucikan diri dia dengan mandi wajib. Mandi wajib juga dia guna air. Okay, boleh faham? Okay, jadi pengertian taharah tadi menurut agama Islam adalah dia menyucikan, ialah bermaksud suci dan bersih daripada najis atau hadas, sama ada hadas kecil dan hadas besar. Okay, boleh jelas? Boleh faham?
Jadi secara kesimpulannya, maksud taharah di sini adalah suci dan bersih. Maknanya sucikan diri kamu, bersihkan diri kamu daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran itu daripada najis ataupun daripada hadas. Okey, boleh faham? Okey, jadi apakah hukum taharah? Taharah ini apa hukum dia? Haram ke? Wajib ke? Harus ke? Makruh ke? Tengok. Okay. Hukum taharah ialah wajib ke atas setiap orang Islam. Okay. Jadi taharah hukum dia adalah wajib. Apakah maksud wajib? Wajib ini kena dilakukan setiap orang Islam. Kena buat. Kalau tak buat dia berdosa ataupun dia tubuh badan dia kotor lah. Sebab taharah ni tadi maksud dia suci dan bersih. Jadi hukum kita menyucikan diri, hukum kita membersihkan diri daripada najis ataupun hadas adalah wajib. Mesti. Tak boleh kalau kamu tak nak sucikan. Wajib kamu sucikan diri ketika kamu kotor. Okay, boleh faham? Boleh jelas? Okay, itu hukum taharah. Okay, kita tengok pula berkenaan dengan dalil taharah. Apakah suruhan daripada Allah supaya kita membersihkan diri ataupun kita kena sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Okey, firman Allah Asyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okay, maksud dia ialah sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Okay, jadi ini adalah firman Allah ataupun kata-kata Allah berkenaan dengan menyucikan diri. Allah cakap ataupun Allah pesan, Allah sangat mengasihi. Allah sangat mengasihi bermaksud Allah suka, Allah sayang. Yang pertama, Allah sayang orang yang banyak bertaubat. Apabila dilakukan dosa, dia segera bertaubat. Yang pertama dan kedua, Allah mengasihi orang yang mana? Allah mengasihi orang yang menyucikan diri. Orang yang sentiasa menyucikan diri. Jadi, sebab itulah jatuh hukum wajib ataupun wajib kita ini sebagai orang Islam untuk menyucikan diri daripada kekotoran. Sama ada kekotoran itu dari segi najis dan juga dari segi ataupun hadas. Kita sucikan diri daripada najis dan hadas. Okay, boleh faham? Boleh jelas? Okay, jadi bermaksud dekat sini Allah sangat mengasihi orang yang bersih dan orang yang suci. Jadi kita perlulah jaga kebersihan sebab kita ini orang Islam. Okey, jadi cukup sahaja ulang kaji kita pada hari ini berkenaan dengan pengertian taharah. Jadi kalau Ustaz sebut taharah, kamu terus ingat dalam kepala taharah adalah bermaksud suci dan bersih. Okey. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan teruskan lagi pembelajaran dengan ulang kaji tajuk yang baru ataupun subtopik yang baru. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.